Salam sejahtera. Nama saya Wilhelmina Nili, anak gading memegang Kametrik C19A0848. Nama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Dora Anak Kabit memegang Kametrik C19B0092. Yang ketiga pula Nehoshan Varman Nair memegang Kametrik C19A0385. Dan yang keempat Roshini Anak Perempuan Balan Krishna memegang Kametrik C19A0717. Dan ahli kumpulan saya yang terakhir iaitu Tony Anak Limi memegang Kametrik C19A0816. Kumpulan kami telah memilih tajuk kajian keunikan kraf kayu, satu penelitian terhadap teknologi tradisional dalam warisan. Melalui kajian ini, kami telah membuat kajian lapangan tentang keunikan teknologi pembuatan kraf kayu di sebuah syarikat Rahman Kraf Kayu. Seni kraf kayu adalah sesuatu yang bukan mudah untuk dilakukan. Hal ini kerana perlu melalui proses yang sangat rumit, teliti dan cermat untuk menghasilkan kraf kayu yang menarik dan eksklusif. Namun, penggunaan teknologi moden dalam menghasilkan kraf kayu adalah sangat penting dititik beratkan. Hal ini kerana dengan adanya teknologi moden, kini terutamanya dalam proses penghasilan kraf kayu adalah memudahkan proses kraf kayu tersebut. Perkara ini sangat berbeza dengan teknologi tradisional. Walaupun syarikat tersebut telah menggunakan teknologi moden, namun mereka masih mempraktikkan peralatan-peralatan tradisional. Oleh kerana syarikat Rahman Kraf Kayu sudah dikenali segelintir pihak, maka mereka haruslah menggunakan teknologi yang lebih cepat dan efisien di samping menjimatkan masa untuk menghasilkan beberapa produk kraf kayu dalam skala yang besar. Seterusnya, pembentangan ini akan disambung oleh rakan seperjuangan saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah saya, Encik Aswawi, saya Nirhoshan Varman Nair, Kametrik C19A0385 akan meneruskan pembentangan untuk menerangkan definisi serta konsep seni ukiran kayu. Baik, seni ukiran kayu ini menjadi tradisi masyarakat Malaysia sejak turun-temurun lagi, serta teknik dan motif bunga ini menjadi identiti masyarakat Malaysia. Ilmu tentang motif-motif semula jadi dan pengaruh budaya ini sangatlah penting untuk diturunkan kepada generasi-generasi akan datang agar mereka dapat mewarisi warisan nenek moyang kita. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan warisan telah ditelani zaman hanya kerana tiada penurunan ilmu kepada generasi muda. Di Malaysia, hanya beberapa negeri sahaja mempunyai pakar-pakar yang mahir dalam bidang seni ukiran kayu ini. Dan lazimnya mereka berasal daripada kawasan pantai timur seperti negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Baik, apabila kita melihat proses seni ukiran pula, proses seni ukiran kayu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan kerana ia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi daripada proses pemilihan kayu, memproses kayu, melukis motif ukiran sehinggalah mengukir dengan menggunakan alatan tangan seperti pahat dan juga pisau. Antara teknik ukiran yang dapat dalam seni ukiran kayu ini merupakan teknik tebuk tembus bersilat dan juga teknik tebuk tembus tidak bersilat. Terdapat juga beberapa motif ukiran kayu dan lazimnya ialah motif flora, motif fauna serta motif had atau lebih kenali sebagai kaligrafi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Roshni Balakrishan memegang nombor matrik C19A0717 akan membentangkan tentang fungsi produk iaitu fungsi kayu. Terdapat 3 fungsi kayu yang digunakan pada zaman sekarang iaitu kayu digunakan untuk pembinaan rumah, kayu digunakan untuk pembinaan perabot dan ketiga ialah untuk ukiran kayu yang digunakan untuk hiasan rumah. Yang pertama sekali, pokok merupakan sumber semula jadi yang boleh diperbaharui di bawah syarat-syarat yang terhad kerana ia bergantung kepada program penghutanan semula. Kayu terdapat fungsinya tersendiri. Di antara fungsi kayu ialah digunakan untuk pembinaan rumah.
Kayu yang diperolehi dari batang berkayu digunakan terutamanya untuk pembinaan rumah. Sebelum memulakan pengubahsuaian sesuatu rumah, anda harus peka dengan pelbagai jenis bahan binaan yang digunakan. Okey, beberapa jenis kayu digunakan antaranya kayu balau, cenggal, giam, bitis dan sebagainya. Okey, yang kedua pula, kayu digunakan untuk pembinaan perabot. Kayu balak mempunyai permintaan global yang sangat tinggi dengan sebahagian besar disumbangkan untuk jualan perabot kayu. Okay, sektor perabot menjadi industri yang sangat bernilai dan tergolong dalam kalangan 10 pengeluar utama dunia. Okay, kayu balak sangat bernilai kerana kepadatan kayunya yang tinggi dan keindahan corak kayu yang semula jadi dan menjadikannya pilihan utama membuat perabot dan kabinet. Walaupun pertumbuhan pokok balak agak perlahan, namun kualiti kayu ini tahan lama dan menyebabkan ia lebih mahal daripada kayu jenis lain. Kayu balak sangat bernilai kerana kepadatan kayunya yang tinggi dan keindahan corak kayu semula jadi yang menjadikannya pilihan utama untuk membuat perabot dan kabinet. Walaupun pertumbuhan kayu balak tu agak perlahan, namun kualiti kayu ini tahan lama dan menyebabkan ia lebih mahal daripada kayu jenis lain dan terkenal sekali perabot digunakan untuk kegunaan rumah sendiri, seperti almari dan kegunaan-kegunaan rumah yang lain. Okey, yang ketiga pula, kayu digunakan untuk ukiran kayu yang digunakan untuk hiasan rumah dan sebagainya. Okey, ukiran kayu adalah salah satu tradisi Melayu di mana pengukir akan menyobek permukaan papan atau bongkar kayu bagi mencorakkan sesuatu motif. Okey, seni ukiran merupakan seni warisan Melayu yang sudah bertapak sejak berkurun lamanya dan mempunyai nilai peradaban yang tinggi. Okey, berkonsepkan keseimbangan alam berdasarkan komposisi, pemilihan motif dan bentuk ukiran. Pengolahan dalam seni ukiran ini berhubung rapat dengan falsafah ketuhanan atau alam semesta. Ukiran juga digunakan pada rumah-rumah Melayu bagi menambahkan nilai estetik dan menyokong rupa atau sendi kepada bentuk bangunan. Namun pada zaman sekarang, ukiran kayu ini digunakan untuk hiasan rumah lah, biasanya di rumah-rumah orang Melayu. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Dora Anakabit, nombor kad metrik saya C19B0092. Pada kali ini saya akan mengulas keseluruhan pembentangan bagi kumpulan kami. Ukiran kayu adalah kerja mengukir atau menggores kayu mengikut reka corak yang tertentu dengan menggunakan alatan seperti pahat, pisau, tukul dan sebagainya. Dan ukiran kayu telah lama wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama sekali dalam kalangan masyarakat Melayu. Tujuan kumpulan kami memilih teknologi tradisional dalam kraft kayu adalah ingin memperkenalkan jenis-jenis peralatan yang digunakan untuk membuat sesuatu produk kayu. Seni ukiran kayu dalam kalangan masyarakat Melayu bukan sahaja terdapat pada rumah-rumah, tetapi penerapannya dapat dilihat pada istana-istana raja, binaan masjid dan mimbarnya, surau, pintu gerbang, dan sebagainya. Kami telah menjalankan kajian lapangan di syarikat Raman Kayu Craft yang merupakan syarikat pemilikan tunggal yang mula beroperasi pada tahun 1988. Antara projek awal yang diperolehi beliau adalah membaik pulih wakaf makam diraja di Jalan Kubu Maras, Kota Baru, Kelantan. Beliau turut mendapat banyak permintaan dari pihak-pihak kenamaan sehingga institusi pengajian tinggi, dan antara kerja-kerja yang pernah dibuat adalah seperti berikut: membina dan memasang pagar memorial Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur, membina mimbar Masjid Pulau Pinang, membaik pulih Masjid Sungai Besar Kuala Lumpur, membina pintu gerbang Kampung Melayu Kuala Lumpur dan membaik pulih Balai Seni Alostar. Mengikut peredaran masa, walaupun produk seni ukir mengalami pemodenan dari segi teknologi, pihak yang giat dalam menghasilkan produk kraft kayu ukiran seperti syarikat Raman Kayu Craft tadi masih lagi mengekalkan konsep keunikan dan keindahan bagi seni ukiran.
Terakhir sekali, sebagai rakyat Malaysia yang sudah sinonim dengan bidang-bidang kesenian, kita seharusnya menghargai serta menyokong penghasilan produk-produk kayu kraft di samping menambahkan ilmu pengetahuan diri akan teknologi dan peralatan yang mempunyai peranan paling penting dalam menghasilkan sesuatu seni ukiran. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Tony Analimbi, Kametrik C19A0816. Saya selaku editor untuk video tugasan pembentangan serta video dokumentari kumpulan kami.